Jen. Tak ada. InsyaAllah kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kiram ashab nizam syailah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'an jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dan bersama-sama dengan kebenaran serta bersama-sama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang bermaksud mana siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Yang mati semulakan tonton imam, tonton Bilal, mengurusi masjid, datang ke masjid, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi pada malam ni dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama tuan-tuan untuk kita sambung kuliah Tauhid bab akidah, kitab Aqidatul Najim fi ilmu usuluddin. Kita berada di muka surat 60. Betul lah? Situna 60, safhah 60. Baik. Dan adapun dalil kidam, betul lah? Betul lah? Rumi kusuk apa? 163. Rumi lah. Saya Rumi pun tak bawa, kita tinggal boleh. Yang ada Jawi je. 161. Baik, kita lihat tentang dalil kidam. Darapun dalil kidam, mana dalil Quran ataupun hadis lah. Dalil kidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah firman Allah Ta'ala dalam Quran, wal awwal wal akhir. Wal awwalu wal akhiru. Artinya dia jua yang awal dan yang akhir. Dan makna awal itu tiada permulaan. Itu maksud awal sebenarnya. Makna wal awwalu wal akhiru, dia lah Allah Ta'ala yang awal dan dia Allah Ta'ala yang akhir. Maksudnya apa? Maksudnya makna awal itu ialah tiada permulaan kepada wujud Allah. Dan akhir itu, maksud akhir itu tiada kesudahan. Kesudahan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Dan dalil akli.
Maka tadi dalil-dalil Quran. Sekarang ni kita lihat dalil dari segi akal dan dalil akli, seperti kata Syekh radhiyallahu taala anhu. Cuma tak sebut ini Syekh ni siapa. Kemungkinan Syekh Imam Sanusi lah. Imam Sanusi dia punya matan Arab tu Imam Sanusi punya. Syekh Sanusi. Dan seperti kata Syekh Yusuf As-Sanusi rahimahullah taala, wa amma burhan wujubi qidam lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana harisan. Wa amma burhan wujubi qidam lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana harisan fayaftaqiru ila al-muhdisin fayazamu daur ataupun dur fayazamu daur wal tasalsul, dur ataupun tasalsul. Maksudnya apa tuan-tuan? Wa amma burhanu wujubi qidam ta'ala, adapun tanda wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa taala itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ia Allah Taala tu qidam, fali annahu law lam yakun qadiman, kalau tidak ada bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam sedia, lakahana hadisan, nescaya adalah ianya Allah Ta'ala tu hadis baru, benda baru. Bila baru fayaftaqiru ilal muhdis, kalau Allah Ta'ala ini benda baru, nescaya berhajat kepada muhdis yang membaharukan dia, yang membaharukan dia, yang mencipta dia. Fayalzamu dauru wa tasalsul, maka lazim jadilah dur ataupun tasalsul. Dur mana macam bulatan, tasalsul ni maknanya bersambung-sambung lah. Tasalsul bersambung-sambung, tiada penghabisan, kan? Macam mata rantai kan, sambung-sambung tasalsul. Baik. Bermula burhan ini tiada sempurna ia melainkan dengan 3 kias. Bermula burhan, mana burhan ni tanda tadilah. Wa amma burhan wujubi ta'ala, apa makna burhan? Tanda ataupun dalil, keterangan. Bermula burhan, bermula keterangan atau tanda ini tiada sempurna ia melainkan dengan 3 kias. 3 kias ataupun 3 cara ataupun 3 jalan. Dan aturannya itu dikatakan, aturannya apa dia kata? Jikalau tiada ada ianya Allah Ta'ala tu qidam, nescaya adalah ianya Allah Ta'ala tu baharu. Betul kan? Jikalau tiada ada dia Allah Ta'ala tu qidam, nescaya dia barulah. Kalau ada tak qidam, mesti baharu hadis. Kalau tak hadis, dia qidam. Betul kan? Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya, tetapi keadaannya baharu itu mustahil. Okay? Kerana tiada ada yang menengahi antara qidam dengan hadis. Okay? Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya, hadis dengan qidam, tetapi keadaannya itu baru, itu mustahil. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak ada duduk tengah-tengah antara qidam dengan hadis. Tak ada. Dia tak antara qidam dengan hadis, tak ada duduk tengah-tengah kan. Dia mesti sama ada qidam ataupun hadis. Tapi yang jelas pada kita Allah Ta'ala tu qidam, bukannya hadis. Itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tu hadis, maka mustahil Allah Ta'ala tu hadis. Tapi keadaannya baharu itu mustahil. Jadi kerana jikalau ada ia baharu, nescaya berkehendak ia kepada orang yang membaharukan akan dia. So kalau Allah Ta'ala ni baru, sudah tentu berkehendak pada orang yang membaharukan dia, ataupun orang yang mencipta akan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak ada yang mencipta, dia jadi dengan sendirinya. Dia memang dah wujud. Sebelum adanya alam, memang dah ada lah Allah Ta'ala.
Tidak ada yang mencipta Allah Ta'ala tu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, kan? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada beranak dan tidak beranakkan dan tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Baik. Tetapi berkehendak kepada orang membaharukan dia itu, ini pun mustahil. Dari kerana jikalau berkehendak ia kepada orang membaharukan dia, nescaya lazimlah berlakunya daur ataupun tasasul. So kalau seandainya ada Allah Ta'ala yang mencipta dia, ada orang yang mencipta Allah, so akan berlakunya dur ataupun tasasul. Baik, kemudian apa dia katakan dur dan tasasul? Dan bermula keduanya itu adalah mustahil. Kode yang mustahil kepada Allah. Maka barang yang membawa ia kepada keduanya itu, dan dia itu berkehendak kepada orang yang membaharukan itu pun mustahil. Maka barang yang membawa ia kepada berkehendak itu, dan dia itu baharu itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan dia itu tiada keadaannya qadim itu pun mustahil. Maka tetaplah nakidnya lawannya. Tetaplah nakidnya mana lawannya. Mana lawannya Allah tu kidam lah. Lawannya kidam, nakidaini. Dia ada nakidaini, diddaini. Okey? Nakidaini, diddaini. Dia ada satu lagi tu. Nakidaini, dua yang berlawanan. Diddaini pun dua berlawanan. Nakid lawan. Jadi tetaplah lawannya, maksud letak lawannya, maksudnya Allah Ta'ala tu tetap dengan sifat kidam. Jadi maksudnya. Dan itulah yang dituntut. Dia kata. Dengan kidam ni lain betul. Sama je. Qadim itu isim fa'il. Kidam itu masdar. Kan? Si masdar makna sama je. Si masdar ni nama terbitan. Qadim ni isim fa'il. Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim, yang sedialah. Okey? Kalau kidam aja sedia. Kalau kita terjemahkan kidam, sedia. Kalau kita terjemahkan qadim, yang sedia. Mana yang tambah yang? Kerana isim fa'il. Dia atas wazan fa'ilun. Daraba idribu daraban bahwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madrubun midrabun. Qadama yaktimu kidaman. Bahwa qadimun bahwa wa zaka maqdumun. Ikdim la taqdim maqdamun miqdamun. Kidam kata izin fa'il lah. Fa'ala fa'ilu taf'ilan. Fa'ala fa'ilu taf'ilan. Fa'ala fa'ilu nasara yasru nasran. Ni qadama yakdumu. Qadaman ataupun kidaman, bahwa qadimun wa zaka maqdumun. Dia isim fa'il lah, isim fa'il. Kalau kidam qaf dal mim saja dia masdar, isim masdar. Macam tu. Baik. Ulang semula. Dan bermula keduanya itu mustahil, maka barang yang membawa ia kepada keduanya itu dan dia itu berkehendak kepada orang membaharukan dia itu pun mustahil. Kerana Allah Ta'ala itu tidak berkehendak pada yang membaharukan dia, sebab dia terjadi dengan sendirinya. Maka barang yang membawa ia kepada berkehendak itu, iaitu baharu itu pun mustahil juga. Barang yang membawa ia kepada berkehendak, kepada berkehendaknya yang menciptakan dia, itu pun baharu juga. Dan maka barang yang membawa ia kepadanya yang membaharukan dia, iaitu keadaan, tiada keadaan Allah Ta'ala tu qadim, saya mustahil juga, pun mustahil juga. Okey? Maka tetaplah nakidnya lawannya Allah Ta'ala tu bersifat kidam. Dia tetap kekal sampai bila-bila kidam. Sampai langit
gunung kalau berlaku kiamat pun hancur pun macam mana pun sekalipun, dia tetap dengan wujud dia kidam. Tidak akan hancur, tidak akan binasa. Binasa kita, akan musnah kita. Baik. Kemudian kita lihat kepada makna dur. Maka makna dur itu tawaqqafu syai'in ala syai'in, yataraqqafu alaihi imma bimartabataini au maratib. Tawaqqafu syai'in ala syai'in maksudnya terhenti sesuatu atas sesuatu yang terhenti ia atasnya. Tawaqqafu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaihi, yakni terhenti syai'in sesuatu yang kedua itu atas sesuatu yang pertama, dan terhenti pula syai'un ni sesuatu yang pertama atas syai'un yang kedua, sesuatu yang kedua. Ada kalanya dengan dua martabat, dua martabat pada dua atau beberapa martabat pada yang terlebih banyak daripada demikian itu. Itu dia katakan dur. Mana terhenti sesuatu atas sesuatu yang terhenti ia atasnya. Iaitu terhenti sesuatu yang kedua itu atas sesuatu yang pertama, dan terhenti pula sesuatu yang pertama atas sesuatu yang kedua. Syai'un sesuatu lah. Ada kalanya dengan dua martabat pada dua atau beberapa martabat pada yang terlebih banyak daripada demikian itu. Misalnya, contohnya, kalau ayat tu memang tak faham apa maksud terhenti tu kan. Okey, misalnya umpamanya Zaid menjadikan dia akan Umar, dan Umar itu menjadikan dia akan Zaid. Kan pening kan? Zaid mencipta Umar pula cipta Zaid. Siapa yang dulu kena cipta? Siapa yang dulu kena cipta? Tak tahu. Zaid menjadikan Umar jadi Zaid. Ini kalau satu martabat lah. Satu martabat. Kalau dua martabat, dia akan tambah lagi jumlah dia, orang dia. Contohnya Zaid menjadikan Umar menjadikan Ali menjadikan Umar balik. Ali jadi Umar balik. Umar jadikan Zaid menjadikan Ali jadikan Umar. Nampak? Nak tambah lagi pun boleh. Tambah lagi. Abu pula. Umar menjadikan Zaid menjadikan Ali menjadikan Abu jadikan Umar. Dah apa pusing-pusing tu kan. Berpusing-pusing. Itu dia katakan dur tu. Dur tu berpusing-pusing. Contoh sini dia kata Zaid menjadikan dia akan Umar menjadikan dia akan Zaid. Maka demikian itu tiada dapat tasawur, tergambar pada akal sekali. Mana benda tak boleh terima di akal lah. Tak boleh terima di akal kita. Benda tu boleh berlaku. Zaid jadikan Umar jadikan Zaid. Boleh? Tak boleh. Itu maksud tadi. Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Jadi kalau Zaid jadikan Umar, siapa yang ada dulu? Zaid lah. Kemudian Umar jadikan Zaid, siapa dulu ada? Pening lah. Pening kan? Zaid jadikan Umar. Kecuali kalau Zaid yang lain atau Umar yang lain. Zaid jadikan Umar jadikan Zaid yang kedua. Itu lain lah. Ni orang yang sama je. Zaid jadikan Umar jadikan Zaid. Kat situ lah pusing-pusingnya tuan-tuan. Ni adalah mustahil. Tak boleh terima di akal kita. Maksudnya tiada dapat tasawur, tergambar lah. Tiada dapat tergambar pada akal sesekali. Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Maka manakala sabit benar tetap Umar itu menjadikan oleh Zaid, maka betapa Umar itu boleh menjadikan Zaid pula. Dah Umar kena jadi oleh Zaid, macam mana pula Zaid menjadikan Umar? Macam tu. Umar dijadikan oleh Zaid, mana Zaid jadikan Umar. Kemudian Umar pula jadikan Zaid, mana boleh. Kerana ia terkemudian daripada Zaid. Nampak? Dia terkemudian daripada Zaid.
Jadi kalau Zaid dah jadikan Umar, Umar mana boleh jadikan Zaid pula? Tak boleh. Kan? Kerana yang pencipta misi yang awal. Sekarang siapa pencipta dia? Umar lah kan? Umar yang pencipta sebab dia awal sekali. Mana Umar jadikan Zaid? Mana yang pencipta ialah Umar lah. Okay? Tapi Zaid kena cipta. Kena cipta mestilah yang nombor 2. Lepas tu Zaid nak jadikan Umar balik. Tak boleh lah. Peningan. Faham kan? Baik. Kerana dia kemudian pada Zaid. Dan yang demikian itu betapa dapat ia menjadikan akan orang yang dahulu. Kan mungkin orang kena jadikan tiba-tiba menjadikan orang yang dahulu pada dia. Tak boleh lah. Maka terhenti Umar itu atas Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid itu atas Umar. Dan kiaslah pada dur yang terlebih daripada 2 martabat, seperti itu dua perkataannya. Terkiaslah, kalau ditambahkan lagi pun bolehlah kita diam, tambah Ali, Abu dan sebagainya. Tapi benda tu nanti berpusing-pusing kat situ jugalah. Jadi Allah Ta'ala dia tidak boleh dur. Tidak boleh berlaku begitu. Okay? Yang boleh berlaku ialah pada alam. Alam boleh berlaku. Dia boleh berpusing lah. Contoh paling mudah ialah hujan. Hujan yang turun. Okey, asal hujan yang turun tu, hujan tu air tu daripada mana? Air itu sudah tentu daripada laut. Hasil daripada berlakunya penyejatan air laut yang ditarik oleh matahari, kemudian dia menjadi wap air. Kemudian wap air tadi dia akan berkumpul, kemudian ditiup oleh angin, dihantar ke daratan. Sampai ke daratan, hantar ke gunung. Bila sampai gunung, maka air pun air yang awan tadi bergumpal-gumpal, tambah banyak, dan akhirnya jadi titisan air hujan. Maka air hujan pun turun. Air hujan turun, dia akan turun di tepi gunung, tepi bukit dan sebagainya. Kemudian hujan tadi pun dia akan mengalir menjadi anak air dan masuk ke sungai. Masuk ke sungai. Dia dah masuk ke sungai, akhirnya dia mengalir lagi sampailah ke kuala sungai. Sampai kuala sungai, akhirnya mengalir lagi sampailah ke dalam laut. Nampak? Dan akhirnya akan berlaku lagi penyejatan. Tu boleh. Tu boleh berlaku dur. Tu boleh berlaku pusingan, tu boleh berlaku begitulah. Gitu. Tapi yang macam tadi, dalam bab menjadikan tadi, tu tak boleh. Itu juga. Contohnya Allah Ta'ala mencipta akan manusia. Manusia mencipta Allah Ta'ala balik. Boleh? Tak boleh. Tapi manusia dia buat Tuhan dia. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Manusia pergi cipta Tuhan dia balik. Tapi Tuhan dia tu patunglah. Gitu. Cuma Tuhan dia tak boleh mencipta manusia yang lain. Dah patung batu kan, mana boleh. Baik. Ulang semula, umpama Zaid menjadikan dia akan Umar, dan Umar itu menjadi ia akan Zaid. Maka demikian itu tiada dapat tasawur tergambar pada akal sesekali. Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Maka manakala sabit Umar itu dijadikan oleh Zaid, maka betapa Umar itu boleh menjadikan Zaid pula, kerana ia kemudian dicipta daripada Zaid. Dan yang demikian itu betapa dapat ia menjadikan akan orang yang dahulu. Mustahillah. Mana boleh dia mencipta orang yang terdahulu daripada kita. Maka terhenti Umar itu atas Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid itu atas Umar. Dan kiaslah pada dur yang lebih daripada 2 martabat, seperti itu dua perkataannya, kata musannaf. Baik, kemudian kita lihat kepada tasasul. Dan erti tasasul bukan tasasul, tasasul. Mata rantai, bersambung-sambung lah. Dan arti tasasul itu iaitu tarattubu umurin ghairin mutanahiyatin.
Tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin. Artinya peraturan beberapa pekerjaan yang tiada berkesudahan. Yang ini berkendak satu kepada satunya hingga tiada kesudahan. Nampak? Dia tak ada kesudahannya. Bersambung-sambung dia tiada kesudahan. Maka demikian itu pun mustahil pula. Kerana membawa ia kepada tiada Tuhan. Maka batallah dur dan tasasul. Maka tetaplah kidamnya, dan apabila tetap kidamnya mustahil atasnya baru. Itulah yang kita tuntut. Itu mana dur lah. Contoh dur ini contohnya Ali mencipta Abu. Zaid mencipta Umar. Umar mencipta Abu. Abu mencipta Ali. Ali mencipta Ahmad. Ahmad mencipta apa lagi? Tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan lah. Ahmad mencipta okey. Nasir mencipta Imam Haji Taufik. Okey. Setelah bersambung tak sudah. Itu dikatakan sebagai tasasul. Pun tidak ada pada Allah. Mustahil Allah Ta'ala begitulah. Mustahil Allah Ta'ala tu ada sifat tasasul. Dalam sifat kidam Allah Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala tu kidam. Kidam mana sedia. Sedia yang tidak ada dur, tidak berlaku dur dan tidak berlaku tasasul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma manusia ataupun alam boleh berlaku tasasul. Macam kidam, macam dur lah. Dur boleh terjadi pada alam. Kemudian tasasul pun boleh berlaku pada alam. Iaitulah contohnya ahli berkahwin dengan Aminah. Itu kahwinlah. Ali kahwin dengan Aminah, dapat Ahmad. Ahmad berkahwin dengan Fatimah, dapatlah Aminah. Ruqayyah berkahwin dengan apa lagi? Zainab, dapatlah apa? Jawab itu boleh berlaku tasasul tu, boleh berlaku tasasul bersama-sambung lah. Gitu, bersama-sambung. Ataupun Ali mencipta Umar mencipta Ahmad mencipta Ali, Abu, dan sama-sambung. Itu boleh. Mana berlakunya benda tu pada benda baru ataupun alam, boleh berlaku. Tetapi kepada Allah Ta'ala tidak berlaku. Mustahil berlakunya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. So kalau berlaku benda tu pada Allah, maka mana berlakulah kekurangan kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Ta'ala. Dia dah sama macam makhluk pula, sama macam benda baru. Sedangkan Allah Ta'ala tu bersifat kidam. Dia bukan benda baru. Okey. Baik, seterusnya wallahu ta'ala mu'alam. Dan dalil wajib baqa'. Tidak pada baqa' pula. Dan dalil wajib baqa' bagi Allah Ta'ala. Adapun dalil baqa' bagi Allah Ta'ala, maka iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah oleh zat Tuhan. Asal makna wajah ini, wajah lah muka, tapi tak sesuai lah. Terjemahkan kepada Allah Ta'ala ini muka. Jadi ulama salaf telah mentakwilkan makna wajah itu kepada zat Allah, dan kekallah oleh zat Tuhan, zat Allah Ta'ala. Engkau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan, gitu. Jadi wajhu ini termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni banyaklah, seperti Ar-Rahman al-Istawa, yadullahu faqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Termasuklah dalam ayat ini wa yabqa wajhu, dan kekallah wajah Allah Ta'ala. Maksud wajah ini ialah zat Allah Ta'ala, zat Tuhan yang Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baik, kemudian dan adapun dalil akli,
menyatakan Allah Ta'ala ni bersifat baqa, maka iaitu seperti kata Syekh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, katanya wa amma burhanu wujubi baqa ilahu ta'ala wali annahu law amkana ayyul hikahu al-adam lan tafa anhu al-qidam. Lan tafa anhu al-qidam likawni wujudihi hina izin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan wa qad sabaqa qariban wujubihi wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Baik, apa maknanya tuan-tuan? Wa amma burhan wujubi qidam, dan adapun tanda wajib qidam lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala itu, maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungkan akan dia oleh Adam, nasaya nafi daripadanya qidam. Fali annahu law amkana ayyulikahul Adam lan tafa anhul qidam. Adapun tanda wajib qidam bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungkan dengan dia oleh Adam, oleh tiada, nasaya nafi daripadanya qidam. Kalau dapat dihubungkan qidam Allah Ta'ala ni dengan baqa ni, kalau dapat dihubungkan dengan Adam kan maksud tiada kan. Nasaya Allah Ta'ala ni dia tak qidam lah, dia tak akan kekal lah macam tu. Kerana keadaan wujudnya pada ketika itu, jadilah ianya wujud tadi harus jua, bukan wujud yang wajib. Dia tak jadi wajib lah, tapi dia jadi wujudnya Allah Ta'ala tadi, dia jadi harus pula. Sedangkan benda itu mustahil kepada Allah Ta'ala, mustahil kepada Allah Ta'ala, sebab wujudnya Allah Ta'ala ni wajib, sedangkan wujud kita ni harus sahaja. Itu sebab Allah Ta'ala itu punya sifat-sifat wajibat, sifat-sifat wajib kepada Allah. Antaranya wujud lah, wujud. Baik. Kerana keadaan wujudnya pada ketika itu, jadilah dia harus juga, tiada wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baru. Sebab benda harus ni dia tak lain tak bukan, dia punya wujudnya itu tentulah benda baru, benda hadis lah. Sedangkan Allah Ta'ala ni bukan benda hadis. Dia adalah kidam, dan wujud itu adalah wujudnya wajib. Itu sebabnya dia termasuk dalam sifat yang wajib. Wujud adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baik. Betapa sah demikian itu nafi. Dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut pada hal hampir lagi, iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Dia kata betapa sah demikian itu nafi mana tiada, dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut pada hal hampir lagi, iaitu wajib kidam Allah Ta'ala. So, maksudnya kidam ni kita dah bahas kat belakang lah, dia kata waqad sabaqa qariban wujubi ta'ala, dan sungguh telah terdahulu hampir. Kan disebut telah terdahulu hampir sebutnya, mana benda tu dah sebut dah kat belakang, kita dah bahas dah, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan kidam. Just ulang-ulang macam tu je, dia kata. Ulang-ulang balik lah. Kita lebihkan pemantapan lah, mantap kita punya akidah tu. Macam tu. Baik. Ini dalil tiada tamam ia, tiada sempurna ia, melainkan dengan dua kias ataupun dua aturan lah. Ini dalil mana? Itulah yang ayat yang bahasa Arab tu, yang panjang lebar tu. Itu dalilnya lah. Wa amma burhanu wujubi ta'ala wujubi baqa ta'ala fali annahu law amkana ayyulkahu anam lan tafa anhu al-qidam likauni wujudihi hina izin yasiru jaizan la wajiban wal jaizus la yakunu wujudu illa harisan faqad sabaqa qariban wujubi qidam ta'ala. Dan sungguh terdahulu hampir sebelum ini tentang wujub wajibnya kidam kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi ini dalil, dia kata tiada tamam, tiada sempurna ia, melainkan dengan dua kias dan aturan keduanya itu. Jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu baqa,
saya dapat dihubungi akan dia oleh Adam, oleh tiada lah. Jadi kalau Allah Ta'ala ni ada dikaitkan dengan orang kata dengan Adam, kalau Allah Ta'ala dikaitkan Adam mana tiada, sudah tentu Allah Ta'ala tak bakal lah, dia kata. Jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu bakal, saya dapat dihubungi dengan dia oleh Adam, oleh tiada. Tetapi dapat dihubungi dengan dia oleh Adam itu mustahil. Mustahil lah. Mustahil Allah Ta'ala itu dapat dikaitkan dengan Adam, dengan tiada. Tapi makhluk manusia dapat dikaitkan dengan Adam, dengan tiada. Kerana asal kita ni ialah Adam, tiada. Kemudian wujud kita ada. Betul. Dan satu hari nanti kita akan mati, tiada balik. Masuk dalam kubur lah, ada tapi dalam kubur lah. Gitu. Kemudian akhirat masuk, maka kita dibangunkan semula lah. Diadakan balik. Kemudian masuk syurga ataupun neraka, kekal lama-lamanya. Okay, dua pilihan lah Allah bagi. Baik. Baik. Tetapi nafi daripadanya kidam itu mustahil. Tetapi nafi daripadanya kidam itu mustahil. Mana Allah Ta'ala ni tenafi kidam. Dia tak boleh tak ada, tak boleh tak ada. Dia mesti ada kidam. Tak boleh tidak. Allah Ta'ala itu mesti kidam. Lawan kidam, kedatangan tiada. Tulul Arab, mana kedatangan tiada. Sedangkan kedatangan tiada ini mustahil Allah Ta'ala. Kemudian baqa kekal. Lawan kekal, fana, binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu binasa. Kalau kita akan tempuh satu masa, kita akan binasa. Mengikut pada kehendak Allah Ta'ala. Baik. Tetapi nafi daripadanya kidam itu mustahil. Kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib kidam baginya Allah Ta'ala. Dan kita dah bincang dah. Mana barang terdahulu, mana kita dah bincang dah kat belakang. Kata. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu keadaannya baharu, itu adalah mustahil. Mana barang yang membawa kepada Allah Ta'ala ni, dia ni, Allah Ta'ala ni tidak bersifat kidam, Allah Ta'ala tidak bersifat baqa. Ini semua adalah mustahil kepada Allah. Maka barang yang membawa ia kepadanya Allah Ta'ala tadi bersifat dengan Adam, dan iaitu keadaannya harus wujudnya adalah mustahil. Kan, kerana Allah Ta'ala ni wujudnya adalah wajib, sedangkan wujud kita ni tidak wajib kepada Allah. Harus saja Allah Ta'ala mencipta dia. Kalau dia nak ciptakan, dia cipta. Kalau dia tak nak cipta pun tak apa, tak masalah kepada Allah Ta'ala. Tidak akan mengurangkan darjat dan juga kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Betul kan? Dan barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu dapat dihubungkan Adam baginya, Allah Ta'ala tadi pun mustahil juga. Maka barang yang bawa ia kepadanya, dan iaitu keadaan wajib bakanya mustahil baqa, maka sabit dah nakidnya. Semaknanya kalau Allah Ta'ala tidak bersifat baqa, maka dia akan bersifat dengan lawan dia. Lawan baqa ialah fana. Kalau Allah Ta'ala ni tidak bersifat fana, maka dia akan pergi pada lawannya. Itulah nakidnya, itulah baqa. Itu aja, pusing-pusing. Pusing-pusing. Kalau dia tak sifat baqa, maka dia fana. Kalau dia tak fana, dia akan baqa. Itu. Tapi yang jelas pada kita, Allah Ta'ala bersifat baqa, mana kekal, sedangkan kita ni bersifat fana. Dan iaitu wajib baqa'nya Allah Ta'ala. Dan itulah yang dituntut, dia kata. Itulah yang dituntut, dia kata, pada kita lah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qad sabaqa qariban wujubu kidami ta'ala, dan sebenarnya telah terdahulu hampir lagi, iaitu wajib kidam Allah Ta'ala. Itu diambil daripada yang demikian itu, bahawa tiap-tiap barang yang wajib kidamnya mustahillah adamnya. Wa qad sabaqa qariban maksudnya telah terdahulu hampir lagi. Maksud hampir lagi mana dah sebut kat belakang lah. Dia dah sebut, dah bahas kat belakang tentang sifat kidam. Ini kita bahas ni dalil dia. Dalil kan? Yang sebelum ni kita bahas berkenaan ta'rif dia, definisi. Definisi berkenaan dengan baqa, definisi berkenaan dengan kidam,
definisi berkenaan dengan ilmu kalam. Okey. Takrif kalam tu, takrif kidam semua kita dah bahas kat belakang. Itu dia sebutnya kata waqad sabaqa qariban wujubi ta'ala gitu. Dan sungguh telah terdahulu hampir lagi maksudnya dah sebut kat belakang lah, dan tak jauh pun dia kata, tak jauh pun kita dah sebut. Iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala itu diambil daripada yang demikian itu, bahawa tiap-tiap barang yang wajib kidamnya mustahil adam. Jadi kalau setiap benda yang dah wajib kidam, maka mustahil dia adam, mustahil tiada. Dan tiada muafakat segala ukala. Ukala maknanya orang yang berakal, cerdik pandai, dan tiada muafakat segala ukala atas masalah etikat ketuhanan itu, melainkan ini kaedah yang kuliah. Tiada muafakat segala ukala, mana orang yang cerdik pandai, orang berakal, atas masalah etikat ketuhanan ini, melainkan ini kaedah yang kuliah. Apa dia kaedah yang kuliah? Kalau sebut dalam syarahnya, maka kaedah kuliah itu iaitu tiap-tiap barang yang wajib kidamnya itu mustahil lah adamnya. Itu maksudnya dengan kaedah kuliah tadi. Maksudnya tiap-tiap barang yang wajib kidam itu mustahil lah adam dia, mustahil lah tiada dia. Boleh? Dan diiktiradkan atas keadaan ini, mana iktirad ini dibantahlah, dibangkanglah, dan diiktiradkan, dibantah, dibangkang, dibentang apa kena, kan, diproteslah gitu. Dan diiktiradkan atas keadaan ini bahawa Adam kita itu yang azali itu, maka bahasanya wajib kidamnya dan tiada mustahil adamnya. Dan dijawabkan dia dengan bahawa kaedah itu difardukan pada sesuatu yang wujudi saja. Jadi kaedah ini digunakan dalam sesuatu yang wujudi, bukan pada diri kita, tapi pada diri Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala yang wujudi, asubuti, yang tetap, yang wujud, yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan wujudi ataupun subuti lah. Ada sebuah kitab dia kata subuti, tetap, ataupun wujudi. Okey. Kemudian, dan adapun dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ tuan-tuan pengajian kita malam ni. Pengajian ni agak semakin susah, tapi yang mukhalafatu ta'ala nanti insya-Allah ni senang sikit. Ni senang sikit tuan. Walaupun agak panjang, nanti insya-Allah dia mudah sikitlah. Dia tak macam yang ni tu payah sikit. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa 'alam taqabbala wa iskan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mas'ud. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Bunyi mic tadi bunyi. Mic tadi bunyi. Buat pintu.